Okey, bahagian B. Untuk bahagian B, bila jawab soalan ini, section B, set A kita bincang, jawab 3 soalan saja. Jadi for the purpose of final exam nanti, kamu pilihlah jawapan yang kamu akan jawab. Tapi untuk kita bincang ni, untuk latihan yang kamu buat tu, jangan kamu pilih, kita kena tengok semualah. Mana tahu soalan ni berulang, at least kita dah tahu apa jawapan yang kita akan bincang. Okey, bahagian B, soalan nombor 1. Yang ni berkenaan dengan konsep undang-undang bertulis dan tidak bertulis. Okay, soalan ni daripada format lama sampai format yang latest last semester, kebiasaannya soalan ini ada lah. Okay. Make sure kamu tahu untuk soalan ni, kena bagi dia punya definisi dan juga contoh. Contoh sekurang-kurangnya 5 lah. Definisi sumber bertulis dan definisi sumber tidak bertulis dengan contoh sekurang-kurangnya 5. Okay, ini ada contoh jawapan yang saya bagi kat sini. Sebab markahnya ialah 10. Jadi cara jawab bahagian B, anggap ia soalan struktur panjang. Okay, struktur panjang ni maksudnya seolah-olah kamu buat nota soalan ni lah. Soalan esei ada juga. Contohnya kalau soalan ni untuk kamu bagi contoh ni, sebenarnya kamu boleh tulis nombor. Boleh tulis nombor. Contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, macam tu. Jadi, pastikan ada definisi dan contoh. Tulis dengan jelas. Okay, saya galakkan boleh highlight definisi dan juga contoh tu. Jangan highlight semua. Contohnya, you highlight. Contoh sumber undang-undang ialah Akta Enactment. Highlightkan yang ni. Untuk memudahkan pemeriksa detect kamu punya jawapan. Tulisan kena kemas lah macam biasa. Itu tips nak dapat markah elok, tulisan kena elok. Dan kamu kena organize jawapan. Terutamanya soalan bahagian B dan soalan bahagian A. Soalan bahagian C. Sorry. Alright. Okey, seterusnya soalan nombor 2 bahagian B. Write notes on the following. Okey, tulis nota. Nota ni kira macam soalan struktur panjang. Kebiasaannya kalau dia tanya executive power, kena explain kuasa eksekutif itu apa. Okay. Executive power, judiciary power and legislative power. Okay. Okay, jadi highlightkan eksekutif. Ikut point dia tadi. Ini boleh kamu tulis ni lah. Macam madam ni, madam tak tulis. Tapi kamu tulislah question 2A. Jawab executive power apa. Maksud executive power. Okay. Lepas tu soalan yang kedua ialah judiciary power, kehakiman. Jadi ini tulis nombor soalan dekat sini. Question nombor 2B. Okay. Highlightkan kehakiman ni. Dan poin lainnya. Dan juga legislative power. Okay. Secara ringkasnya eksekutif ialah badan yang bertanggungjawab menjalankan pentadbiran. Kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab untuk mentafsir undang-undang. Okay. Boleh tambah penjelasan. Mengadili tindakan sivil, mengisytiharkan sesuatu undang-undang tidak sah dan mentafsir undang-undang. Lepas tu legislative power, kuasa legislatif ataupun perundangan ialah badan yang bertanggungjawab untuk menggubal undang-undang. Okay? Badan yang mempunyai kuasa untuk meluluskan undang-undang. Ini dia punya key point. Okay? Okay. Tugas utama badan legislatif ni salah satunya ialah membuat undang-undang, menggubal undang-undang. Okay, tuliskan dengan jelas setiap poin untuk 3 pecahan soalan ini. Okay. Lepas tu, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ini berkaitan dengan
Topik apa ni kelas? Madam dah bagi tahu dah asalnya minggu lepas. Topik apa? Kontrak mana satu? Kita rujuk akta mana satu? Akta jualan barangan. Okey, akta jualan barangan 1957. Okey, pas saya. Okey, jadi soalan ini direct, dia terus minta kamu explain apa dia? Bincangkan tentang perbezaan barangan sedia ada dan barangan masa hadapan. Okey. Soalan perbezaan. Okey. Soalan perbezaan. Kena tambah baik sikit yang madam bagi ni point saja. Soalan perbezaan pastikan kamu compare lah, buat perbandingan. Jangan buat jadual buat perbandingan dalam bentuk esei dengan pisahkan point tu, buat perbezaan dengan perkataan manakala. Jadi yang madam buat ni, madam bagi point saja. Okey, sebab dalam section 2, dia ada bagi definisi bagi barangan sedia ada dan barangan masa hadapan. Okey, bagaimana kita nak buat perbezaan? Yang pertama sekali, barangan sedia ada ialah barangan yang dimiliki oleh penjual. Okey. Manakala barangan masa hadapan ialah barang yang akan dibuat atau diperolehi oleh penjual selepas kontrak jualan. Lepas tu yang kedua, kamu boleh bagi contohlah perbezaan yang kedua ialah dari segi contoh. Jadi contoh barangan hadapan ni ialah barang yang ditempah terlebih dahulu dan akan disiapkan oleh penjual pada masa akan datang. Itu contoh dia. Barangan sedia ada ini ialah barang yang telah ada dimiliki oleh penjual seperti stok sedia ada yang boleh diserahkan terus kepada pembeli. Itu maksud dia. Sebab saya ada tambah. Yang ni barangan tertentu belum pasti, ni just maklumat tambahan saja. Tak semestinya kamu letak. Tak payah letak pun tak apa. Fokus kepada soalan terus. Okey. Lepas tu soalan nombor 4. Ini berulang kali soalan ini keluar. Bahagian B ada, bahagian C ada juga. Okey. Jadi soalan ini minta kamu bincang dan datangkan contoh. Bincang dan beri contoh. Maksudnya jawapan kamu kena ada perbincangan berkenaan dengan maksud dan juga contoh. Okey, contohnya kamu boleh ambil daripada mana-mana kes sebab kebanyakannya daripada topik ini, tawaran dan pelawaan tawaran ni, contoh kamu boleh ambil mana-mana kes untuk dijadikan sebagai contoh. Sebab komponen penting dalam jawapan kamu untuk soalan nombor 4 ialah explanation, section yang berkaitan section yang berkaitan definisi tawaran, definisi pelawaan tawaran dan juga contoh, dan yang paling penting sekali perbezaan antara tawaran dan pelawaan tawaran. Sebab soalan dia bahagian yang ketiga tu bincangkan tentang perbezaan barang. Datangkan perbezaan antara kedua-dua terma tersebut. Okay. Lepas maksud dan contoh, explanation berkenaan dengan maksud dan contoh, pastikan kamu buat perbezaan. Baru kamu dianggap menjawab soalan. Ketiga-tiga poin yang mesti ada. Jadi perbezaan antara tawaran dan pelawaan tawaran yang pertama ialah dari segi niat. Okay. Pelawaan tawaran dibuat tanpa niat untuk berkontrak, manakala tawaran dibuat dengan niat untuk berkontrak. Satu lagi boleh tambah perbezaan. Tawaran apabila diterima akan mewujudkan kontrak, manakala pelawaan tawaran hanyalah satu tindakan untuk mengajak orang ramai untuk membuat tawaran. Itu perbezaan yang kedua. So, setakat ini ada soalan kelas, boleh? Boleh, madam. Okey. Jadi kita terus tengok soalan nombor 5.
Okey, pada pendapat anda, bincangkan secara ringkas. Soalan perbincangan ni memang esei lah. Kamu asingkan poin ikut paragraf lah. Bincangkan secara ringkas mengenai isu pemakaian undang-undang Inggeris di negara kita. Okey, sekiranya soalan ini keluar, jawapan kamu wajib masukkan Seksyen 3 dan Seksyen 5 Akta Undang-Undang Sivil 1956. Okey, ni seksyen penting ni. Disebabkan seksyen inilah Undang-Undang Malaysia dibenarkan untuk merujuk kepada Undang-Undang Inggeris. Disebabkan itulah Undang-Undang Inggeris dianggap sumber tidak bertulis dalam sistem perundangan kita. Okey. Jelaskan Seksyen 3 dan Seksyen 5. Boleh masukkan kes ini secara ringkas. Okey. Lepas tu, dia ada syarat pemakaian. Syarat bila masa kita boleh pakai Undang-Undang Inggeris ini, yang pertama ialah dengan syarat diizinkan oleh keadaan tempatan. Ini maksudnya undang-undang itu bersesuaian dengan keadaan masyarakat tempatan. Okey, dan bersifat umum. Contohnya, antara Undang-Undang Inggeris yang kita pinjam ialah Akta Umur Dewasa yang menetapkan bahawa 18 tahun ialah umur dewasa bagi kelayakan untuk berkontrak. Itu salah satu contohnya. Dan tertakluk kepada penyesuaian yang dianggap perlu oleh keadaan tempatan. Seksyen 3, Seksyen 5 dan juga syarat bila masa kita boleh pakai undang-undang tersebut. Okey. Itu Seksyen 5. Sebenarnya banyak lagi huraian, tapi ini basic yang perlu kamu masukkan dalam jawapan. Kalau kamu pilih soalan inilah. Sebab soalan pilihan kamu banyak. 6, jawab 3. Pilih soalan yang betul-betul. Kamu dah ada references dia dan boleh jawab dengan baik. Yang kamu faham dengan baik. Okay, lepas tu soalan nombor 6. Khilaf. Briefly explain the mistake in light of the voidable contract. Okay. Jadi dalam soalan ni, kamu jelaskan maksud khilaf dan juga Seksyen 21 wajib ada, sertakan satu kes. Dan juga bila dia sebut voidable contract, kamu kena masukkan Seksyen 19, kesan sesuatu kontrak. Jadi, untuk mistake, kontrak akan jadi kontrak ini saya dah explain, kontrak yang terdapat unsur khilaf atau silap, khilaf fakta adalah batal. Dia bukan voidable dia adalah void. Itu beza dia dengan Seksyen 15, 16, 17 dan 18. Apabila ada elemen khilaf dalam sesuatu kontrak, maka kesan kontrak itu akan jadi kontrak batal. Seperti yang diputuskan dalam kes Raffles lawan Wichelhorst ni. Okey, dah faham? Jadi komponennya mesti ada seksyen, ada kes dan juga kesan kontrak sebab disebut voidable ataupun tidak. Jadi maksudnya dia nak tahu sama ada kontrak ni dia voidable ataupun void. Jadi jawapannya void lah. Sebab khilaf dia berbeza dengan yang unsur-unsur lain. Okey, ada soalan untuk bahagian jawapan bahagian B kelas sebelum kita pergi ke bahagian C? Jelas? Jelas. Okay. Jadi, boleh dengar balik ni. Nanti kita akan share yang recorded version. Okay, jadi kita terus pergi ke bahagian C. Okay, bahagian C soalannya kira kita anggap sebagai case study. Jadi, paling penting bahagian C ni, soalan 2, soalan 3, soalan pilih 2 soalan. Sama juga pilih soalan yang boleh kamu faham, yang kamu tahu nak cari jawapan dekat mana. Okay, jadi secara keseluruhan yang semester lepas, dia mostly 2 soalan daripada soalan kontrak,
satu soalan daripada sewa beli dan juga jualan barangan. Okey, kita tengok soalan pertama yang cempaka dengan kemboja ni. Ini madam dah explain dah dia punya topik minggu lepas saya dah bagi tahu. Yang ini berkaitan dengan tawaran dan juga pelawaan tawaran. Jadi kamu kena bezakanlah situasi antara cempaka yang menggantung iklan dengan kemboja yang terus datang kepada kamu, tanya kamu untuk nak beli barang ataupun tidak. Jadi sekiranya mana-mana situasi, soalan dia ubah nama ke apa, kalau situasi dia macam ni, ini directly menunjukkan tawaran dan pelawaan tawaran. Jadi first kali kamu explain apa maksud tawaran dan juga pelawaan tawaran ni. Jadi pelawaan tawaran ni dia banyak contoh, ada iklan, lelongan, memperagakan barangan di atas rak. Jadi itu semua kamu kena explain dulu. Okay? Explain dulu untuk kamu dapatkan markah full ni. Okay? Lepas tu kamu explain maksud tawaran berdasarkan section 2. Okay? Lepas kamu explain maksud tawaran dan poin-poin yang berkaitan tu, bahagian yang ketiga baru kamu compare. Okay? Macam madam tunjuk kat sini. Okay. Bila kamu habis explain pelawaan tawaran, kamu explain terus, apply terus yang iklan yang dibuat oleh cempaka hanyalah pelawaan tawaran, berbeza dengan pelawaan tawaran yang tidak akan mewujudkan kontrak. Sebab pelawaan tawaran dibuat tanpa niat untuk berkontrak. Okay. Lepas tu explain tawaran semua, dia punya section dan juga contoh, then kamu apply. Sebab soalan ni minta kamu kaitkan dengan dia punya situation tu. Bahagian ni paling penting lah. Jangan kamu dah bincang semua poin semua dah ada tapi kamu lupa untuk letakkan soalan ni. Contoh soalan yang minta bincangkan. Ini bahagian penting lah. Kamu kaitkan balik untuk bahagian C ni dengan situasi yang diberikan selepas bagi explanation poin-poin yang berkaitan. Okay? Alright. Lepas tu, bahagian C soalan nombor 2. Ini sama juga. Ini kena compare lah tindakan Surihani dan Surihana. Okay, jadi Surihani soalan minta kamu kedua-duanya tidak berpuas hati dan menyatakan bahawa perjanjian yang mereka masuki adalah tidak sah. So kita tengoklah sah ataupun tidak. Okey, jadi Surihani beli sebuah kereta dan telah dijelaskan bahawa perjanjian jual beli yang dimasukinya adalah seperti yang tertakluk dalam akta jual beli. Okey. Jadi dekat sini poin yang berkaitan sebenarnya betul ataupun tidak kontrak yang dibuat di bawah kontrak sewa beli. Kontrak sewa beli. Okey, yang translation bahasa Melayu tu dia salah. Sekiranya terdapat kesilapan dalam final exam, okay, berbeza antara versi bahasa Inggeris dengan versi bahasa Melayu, kita rujuk kepada versi bahasa Inggeris. Jadi dalam versi bahasa Inggeris, Surihani ni dia buat hire purchase, sewa beli. Jadi untuk kamu jawab soalan ni, kamu explain pasal jadual pertama section 1 akta sewa beli yang berkaitan dengan barang yang boleh disewa beli ialah semua kenderaan motor dan semua barangan pengguna. Jadi di sini memandangkan Surihani membeli sebuah kereta, maka perjanjian yang dibuat di bawah perjanjian penjual beli, sewa beli, saya pun silap. Sewa beli 1967 adalah sah. Okay? Kena apply. Lepas tu, masukkan section mana satu yang berkaitan dengan barangan, jenis barangan yang boleh dibeli di bawah akta sewa beli 1967. Okay? Lepas tu kita tengok situasi yang kedua pula. Surihana beli sebuah telefon bimbit
dengan di bawah Akta Jual Beli 1957. Okey, yang ni dia tak cakap apa secara ansuran dan sebagainya. Jadi kita assume dia beli secara tunai Jadi dia beli di bawah Akta Jual Beli, Akta Jualan Barangan 1957. Sekejap, tengok balik. Sekejap, Madam check. Sale and purchase. Okey, jadi tindakan dia beli barang handphone ni, barangan elektronik, okey, di bawah Akta Jual Beli, kita assume yang dia beli barangan secara tunai dan yang ini kamu boleh kaitkan dengan jenis barangan yang boleh dibeli di bawah Akta Jualan Barangan 1997. Jadi dalam Seksyen 2 dia ada nyatakan semua harta alih adalah barangan berdasarkan Akta Jualan Barangan. Okay. Harta alih ni maksudnya apa? Harta yang boleh dialihkan, yang boleh digerakkan. Jadi kita assume handphone dia adalah harta alih. Okay. Jadi dia masuk dalam kategori harta alih. Maka kontrak yang dibuat oleh Surihana di bawah Akta Jualan Barangan 1957 adalah sah. Macam tu. Jadi apply balik dengan situation. Sebab soalan ni dia fokus kepada jenis barangan. Dia masuk dalam kategori undang-undang yang mana satu? Sewa beli ataupun jualan barangan. Okey. Tu soalan ketiga. Sama ada kontrak yang dibuat oleh Putih sah atau tidak. Okey. Sini ada situation dia. Putih disahkan menghidapi penyakit mental yang mana dalam kebanyakan waktunya dia adalah waras. Tetapi kadang-kadang dia tidak waras. Jadi pada 12 Mei Putih telah memasuki perjanjian untuk menyewa sebuah rumah kedai yang dibuat pada masa dia tidak berada dalam keadaan normal. Okey. Soalan ini directly berkenaan dengan kapasiti ataupun keupayaan berkontrak. Jadi kalau ikut jawapan Madam terus explain Seksyen 12 jadi saya rasa kamu boleh masukkan Seksyen 11 juga. Jelaskan secara ringkas 3 kelayakan berkontrak tu dewasa, berakal sempurna dan tidak hilang kelayakan untuk berkontrak. Kamu explain yang tu dulu. Lepas tu baru pergi kepada Seksyen 12. Seksyen 12 kurungan 1 dan kurungan 2 ni memang berkaitan dengan kes Putih tadi. Orang yang berakal sempurna maksudnya berkeupayaan untuk memahami kontrak yang dia buat. Lepas tu Seksyen 12 kurungan 2. Seseorang yang lazimnya tidak berakal sempurna tetapi sekali-sekala berakal sempurna, maka dia boleh berkontrak masa dia berakal sempurna. Dan Seksyen 12 kurungan 3. Ini paling sesuai dengan Putih lah. Seseorang yang lazimnya berakal sempurna tetapi sekali-sekala tidak berakal sempurna, tidak boleh membuat kontrak apabila dia tidak berakal sempurna. Okey. Jadi sebenarnya fokus kepada soalan ini ialah inilah. Okey. Seksyen 12 kurungan 3 boleh letakkan case. Jadi lepas kamu explain semua Seksyen 11, Seksyen 12, masukkan satu case. Case Matthew lawan Baxter. Bawah sekali, last sekali, kamu applykan situasi Putih tadi. Berdasarkan situasi Putih, dia telah memasuki sebuah perjanjian untuk menyewa sebuah rumah kedai yang mana pada waktu tersebut dia tidak berada dalam keadaan normal. Tidak waras. Maka kontrak yang dibuat adalah tidak sah kerana semasa kontrak dibuat dia berada dalam keadaan tidak waras dan dianggap tidak layak untuk berkontrak.
Okey. Jadi itu saya punya explanation untuk bahagian bahagian B dan bahagian C. Saya harap kamu boleh faham apa yang Madam explain. Nanti saya akan share lagi video ni. Kamu boleh ulang tengok macam mana cara jawabnya. You nak buat screenshot ke apa, terulang.